Tuan yang dah masuk bagi tahu tuan berada di mana dan line di tempat tuan clear ataupun tidak. Silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Siapa yang baru masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana ya. Dan dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun clear ataupun tidak ya. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke 58 dari surah Yasin tuan-tuan. Ayat yang ke 58. Ayat ni sangat popular, semua orang sebut. Salamun qaulam mir rabbir rahim kan? Ya. Ini kita bahaskan. Silakan siapa yang dah masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. Sebentar lagi kita start insya-Allah. Siapa yang ada janji dengan sahabat-sahabat di grup WhatsApp ke apa ke boleh bagi tahu dengan mereka lah. Kita akan start kelas kita sebentar lagi insya-Allah. Silakan jemput masuk. Silakan tuan-tuan, silakan. Insya-Allah kita akan mulakan sebentar lagi. Hari ini hal yang berkaitan dengan teknikal untuk ayat ni kita agak challenging sikit. So mudah-mudahan Allah pemudahkan saya untuk menjelaskan pada tuan-tuan dan mudah-mudahan Allah pemudahkan tuan-tuan untuk memahami apa yang saya cuba jelaskan insya-Allah ya. Hari ini kita ambil kita ambil satu pandangan berkenaan dengan i'rab ataupun berkenaan dengan teknikal ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Nampak macam senang kan, semua orang tahu hafal ayat ni kan. Tapi dia ada kalau teknikal dia agak challenging juga. Okey tuan-tuan, insya-Allah siapa yang belum bagi tahu dengan kawan ataupun tolong share di FB masing-masing ya tuan-tuan ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat FB tuan-tuan dapat manfaat daripada program kita ni jugalah insya-Allah ya. So jom kita sama-sama mulakan majlis kita dengan membaca ummul kitab iaitu surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna.
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebutkan tadi ya. Hari ini insya-Allah kita akan bahaskan ayat yang baru, ayat yang ke nombor ke-58 ni. Ayat yang bernombor 58 dari surah Yasin, tuan-tuan dari surah Yasin ya. So format dia mudah saja ni untuk pelajar-pelajar yang baru sertai kita. Saya akan baca ayat tu yang pertama, kemudian kita akan terjemahkan ayat tu, pastikan tuan-tuan faham apa maksud ayat tu secara terjemahan. Kemudian barulah kita tengok apa mesej yang Allah Taala nak sampaikan melalui ayat tu, kita sebut sebagai penafsiran. Dan penafsiran ni saya cedok daripada penafsiran-penafsiran orang lain dan kalau ada tambahan pun yang yang sikit-sikit tu berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan hari ini, insya-Allah ya. Lepas penafsiran di hujung nanti baru kita bahaskan soal teknikal. So kita baca dulu ayat tu, kemudian kalau tuan-tuan nak ikut sama baca boleh ya. Kita pastikan selepas daripada itu tuan-tuan faham apa yang dimaksudkan melalui ayat ni, tuan-tuan ya. Okey, ni ayat yang tengah nanti saya besarkan. Ni ayat 58 ni, salamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Min rabbi rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Okey. Bacaan dia kena betul, tuan-tuan. Ini semua ada dengung-dengung. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ini dengung. Ini ba iqlab ba bertemu dengan ba bertemu dengan ra min rabbir rahim. Okey, maksud ayat ni ialah salamun, salam sejahtera ataupun inilah keselamatan atau inilah salam iaitu berkata dengan perkataan ini dari Tuhan yang Maha Penyayang ataupun keselamatanlah, itulah kata-kata dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ini kata-kata kepada siapa, tuan-tuan? Kata-kata kepada orang yang masuk syurga, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dekat dalam ayat ni, sebelum ni kita dah bahaskan, tuan-tuan boleh tengok video kita yang sebelum ni. Ya, untuk orang yang masuk syurga itu, di dalamnya ada buah-buahan, kata Allah. Dan untuk mereka, apa saja yang mereka kendaki. Apa saja yang mereka kendaki. Kita dah bahas panjang berkenaan dengan ayat yang sebelum ni, ayat 57. Jadi hari ni Allah Ta'ala sebut kepada orang yang masuk syurga itu, yang mereka mendapat apa yang mereka kendaki, apa yang mereka dapat, apa yang mereka nak, apa yang mereka minta tu kan. Jadi Allah Ta'ala sebut kepada mereka, salamun. Salamun, salam sejahtera, keselamatan. Inilah dia keselamatan, inilah kesejahteraan. Itulah kata-kata dari Tuhan yang Maha Penyayang. Tuan-tuan semua faham, hafal ayat ni kan? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya, kalau kat kampung dulu kalau baca Yasin, kalau kat sini ada tempat-tempat tertentu dibaca 3 kali kan. Ada tempat-tempat yang tertentu pula lepas tiap-tiap kali salamun qaulam mir rabbir rahim tu baca banyak kali, lepas tu berhenti dulu doa panjang-panjang. Saya pun tak tahu daripada mana berdalil dia orang buat macam tu. Ya, tapi itulah yang dilakukan oleh sebahagian daripada orang ramai. So apa ni, tapi ayat ni macam itulah punya, salamun qaulan min rabbir rahim, tuan-tuan. Salam sejahtera ataupun inilah kesejahteraan, berkata Tuhan akan perkataan ini dari Tuhan yang Maha Penyayang. So tuan-tuan faham makna dia, dan tuan-tuan pun boleh baca ayat tu dengan baik, sebab dah lama baca. So, kita tengok apa yang kita boleh ambil dalam konteks penafsiran ayat ni, tuan-tuan. Okay, kalau tuan-tuan tengok nanti Kang dalam hal yang berkaitan dengan teknikal kita ada isu seperti mana yang saya sebut tadi, nanti kita bahaskan. Siapa yang belum share tolong share, tuan-tuan. Tolong share di FB masing-masing, mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat daripada program kita, insya-Allah ya. Okey, Allah Taala menyebut dekat dalam ayat ni kepada penduduk syurga, tuan-tuan. Salamun, salam, kata Allah Taala, salam. Dan perkataan salam ni juga Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan kepada manusia, kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menebarkan salam kan. Kita kata apa? Assalamualaikum kan. Assalamualaikum. Jadi kalimat ni dah jadi kalimat yang disyariatkan dalam Islam. Kalau kita berjumpa dengan seseorang, sunat untuk kita menebarkan salam kan.
dan orang yang mendengar salam tersebut wajib pula untuk membalas salam ataupun doa keselamatan kepada kita juga. Jadi rupanya inilah kalimat yang juga yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada penduduk syurga, kepada orang yang masuk syurga kan. Macam mana keadaan mereka di syurga telah pun disebutkan dalam ayat yang sebelum ni, apa yang mereka dapat dan sebagainya. So ini sebenarnya adalah ucapan yang maha agung ucapan yang maha agung dari Allah. Khusus kepada siapa tuan-tuan? Kepada orang yang telah dimasukkan dalam syurga. So ini sebenarnya adalah kemuliaan tertinggi kepada hamba-hamba Allah, iaitu ucapan salam dari Allah, Tuhan yang Assalam juga. Salah satu daripada nama-nama Allah yang mulia apa tuan-tuan? Assalam kan. Jadi Allah Taala menyebut kalimat yang sama kepada penduduk syurga. Ini ialah kalimat yang tertinggi ataupun yang istimewa kepada penduduk syurga tuan-tuan. So makna salam ni sebenarnya ialah kesejahteraan. Tu yang paling penting sekali tuan-tuan nak tahu apa makna salam yang sebenar. Dia selamat dengan sejahtera ni beza tuan-tuan. Selamat dengan sejahtera ni beza. Selamat tuan-tuan tahulah makna selamat ni, dia selamat daripada situ, dia selamat daripada ini. Selamat maknanya dia aman daripada apa-apa bahaya. Tu antara makna selamat lah kan. Tapi kalau sejahtera ni maknanya dia selamat dan berterusan. Kalau selamat, kalau selamat semata-mata dia selamat, tapi kejap lagi kan mungkin dia kena ujian yang lain pula. Tapi kalau sejahtera ni dia selamat yang berpanjangan. Macam itulah kalau tuan-tuan nak ertikan makna salamun dalam konteks ini. Dia sejahtera maknanya ialah selamat untuk sepanjang masa, sepanjang zaman tu. Jadi sebab tu kita kata assalamualaikum kan, maknanya kesejahteraan ke atas kamu tu, maknanya mudah-mudahan kamu diselamatkan sepanjang masa. Tu maksud dia. Tu beza antara makna sejahtera dan makna selamat tuan-tuan. Ahli syurga sebenarnya dia dapat juga melihat wajah Allah yang agung. Dan Allah pun berkata-kata kepada hamba-hamba dia. Wallahu alam, sama ada semua penduduk syurga dapat melihat ataupun penduduk syurga yang terpilih saja dapat melihat, wallahu alam. Tapi kalau ikut daripada hadis yang menceritakan tentang orang dapat melihat wajah Allah ni, para sahabat tanya kan, macam ni kita nak tengok wajah Allah? Nak pergi tengok seorang-seorang ke? Kita bukan tengok wajah Allah tu dalam satu bilik. Rasulullah kata kamu tengok wajah Allah tu macam mana kamu tengok bulan tu. Lebih kurang bukan Allah sama macam bulan, tidak. Tapi kamu tengok Allah Subhanahu Taala tu seolah-olah kalau kamu tengok bulan, ramai-ramai nampak tak? Ya kan? Macam itulah lebih kurang kamu akan nampak Allah Subhanahu Taala itu dengan jelas. Dengan jelas semua orang boleh nampak Allah Azza wa Jalla. Jadi itu sebenarnya adalah satu kelebihan ataupun satu kenikmatan yang sangat agung yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hamba dia. Mudah-mudahan tuan-tuan kita termasuk dalam hamba-hamba Allah yang Allah izinkan untuk melihat wajah dia tuan-tuan. So kalau melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, waktu itulah kenikmatan yang paling seronok sekali. Kalau tuan-tuan dengar pada pengajian kita sebelum ni, tuan-tuan ingat tak saya sebut kalau kita jumpa dengan orang yang kita sangat sayang, katalah kita jumpa dengan siapalah yang kita sangat sayang masa kita muda-muda dulu contohnya kan, kita suka dengan dia, dia suka dengan kita sayang dengan dia. Jadi bila kita dapat jumpa dengan dia, hujan panas pun kita tak hiraukan, betul tak tuan-tuan? Pergi jauh bawa motor beratus kilometer pun kena hujan pun tak apa, asalkan dapat tengok wajah yang kita sayang, betul tak tuan-tuan? Kalau macam sekarang ni contohnya cucu lah, tuan-tuan ajak Pak Haji, jomlah bang kita pergi KL bang, tengok cucu kita bang kan. Jadi sayang punya pasal tu, Pak Haji kena gaut pun tak apalah, bawa jugalah makanlah ubat painkiller ke apa, drive pergi KL, rindu dekat cucu. Jadi bila dapat tengok wajah yang kita sayang tu tuan-tuan, kita lupa segala penyakit kita. Jadi kalau tuan-tuan nak umpamakan kita masuk syurga tuan-tuan, apa yang kita seronok yang kita dapat dalam syurga tu tuan-tuan, dia tak dapat menandingi keseronokan kita masa kita tengok wajah Allah Azza wa Jalla. Macam tadi saya sebut Pak Haji dengan Mak Haji tadi, apa keseronokan dekat kampung dia, Pak Haji lupalah, tak payahlah sibuk nak pergi mengail, tak payah nak jumpakan kawan kat kedai kopi, tak payah nak menyembang, makcik-makcik pun hilang keseronokan yang ada dekat kampung tu, ayam itik semua lupakan sekejap, jom kita pergi tengok wajah yang kita sayang, iaitu wajah cucu-cucu kita contohnya kan tuan-tuan. Jadi kita bolehlah umpamakan seolah-olah macam itulah tuan-tuan. Ini cucu apatah lagi kalau kita tengok wajah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita, yang sentiasa memberi rahmat dan kebahagiaan kepada kita kan. Jadi waktu tu kita punya kenikmatan yang lain dekat dalam syurga tu semua dah jadi
dah jadi secondary dah sebenarnya. Yang paling agung, yang paling best masa tu ialah apabila kita melihat wajah Allah. Apatah lagi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni berkata-kata kepada kita tuan-tuan, salamun, salamun. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala berkata tu kita tak tahulah tapi ini kalau berpandukan daripada ayat ni, kata-kata yang disebutkan oleh Allah ialah salamun. Salamun tu maknanya sejahteralah, sejahteralah. Itulah kenapa Allah Taala pakai perkataan sejahtera, itulah perkataan yang paling sesuai untuk digambarkan ucapan Allah kepada hamba-hamba dia yang masuk dalam syurga. Jadi macam mana sebutan, cara dan suara tu tak payahlah kita nak bayangkan tuan-tuan, sebab Allah Taala tu tak sama dengan apa saja yang mampu kita bayangkan tuan-tuan. Nanti kalau kita dah masuk syurga, barulah kita boleh sembang, oh macam ni rupanya. Ya tuan-tuan ni, Allahu Akbar. Kalau cerita pasal melihat wajah Allah Subhanahu Taala ni, apa kenikmatan tu tentulah kita tak dapat nak bayangkan. So Allah Taala sebut salamun tu artinya ialah keselamatan yang berpanjangan. Itu maksud kesejahteraan maksud dia. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, dia yang menciptakan kita, dia yang memiliki segala-galanya. Dia yang menjadi hakim pada waktu tersebut, dan selepas kehakiman tu kita dimasukkan dalam syurga, dan dialah yang menguasai segala sesuatu. Dialah raja, dialah hakim pada hari tersebut. Jadi apabila dia sampaikan pada kita salamun, sejahteralah kamu. Jadi apa yang kita nak takut lagi tuan-tuan, bila Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala-galanya telah menyebut kepada kita engkau sejahtera. Engkau sejahtera, maksudnya gitu kan. Jadi kalau tuan-tuan tengok hari ni katalah presiden tertinggi dalam negara contohnya kan, dia bagi tahu kat kita, bang ataupun bukan bang lah, dia kata apa, awak selamat, awak jangan risau, awak selamat di sini, saya ketua negara kat sini. Jadi apa yang kita nak risau? Ketua negara bagi jaminan keselamatan kan, itu ketua negara tuan-tuan. Kita kadang ketua kampung pun bagi jaminan pun kita dah senang hati kan. Bang abang duduk sini, jangan risau, saya ketua kampung kat sini. Jadi ketua kampung bagi jaminan keselamatan pun kita dah senang hati. Cuba tuan-tuan bayangkan macam mana kalau presiden dan macam mana pula kalau Allah yang Maha Agung yang beri jaminan keselamatan kepada kita. Tentulah kita akan rasa apa? Pasti kita akan rasa terlindungi, terjaga dan sebagainya tuan-tuan. Itulah jaminan daripada Allah yang memiliki segala-galanya. Okey, makna lain ialah antara makna lain lah tuan-tuan ni, keselamatan ni, kesejahteraan tu artinya ialah Allah dia tak akan murka lagi pada kita tuan-tuan. Lepas daripada hari itu, Allah tak akan murka lagi pada kita yang masuk syurga ni tuan-tuan. Keselamatan kat atas kita antaranya itulah dia maksud dia. Tiada lagi kemurkaan Allah. Apa yang kita lakukan dekat dalam syurga, buatlah apa yang kita nak buat, yang ada di syurga itu, kamu buatlah. Dan semua yang Allah Ta'ala sediakan dekat dalam syurga itu adalah halal bagi kita. Dulu tuan-tuan, masa kita dekat dunia, ingat tak kita sabar dengan benda-benda yang haram kan? Tapi orang kafir, orang orang yang mengingkari Allah, orang yang tak percaya pada Allah, dia boleh buat apa saja yang dia suka. Tuan-tuan ingat tak? Di masa tu kita ingatlah masa tu, nak ambil duit orang ni kita tahu duit ini cara yang salah, so kita tak ambil, kita sabar kan. Kita kerja di bahagian tertentu, contohnya tuan-tuan ada pangkat di bahagian tertentu, tuan-tuan boleh ambil rasuah kan. Tapi bila tuan-tuan ingat, sabarlah, sabar. Jadi tuan-tuan sabar tak ambil benda tersebut. Jadi tapi orang yang tak beriman ni tuan-tuan, dia ambil, tak ada masalah, ambil, no problem. Jumpa siapa pun, kalau orang tu tengoklah apa saja nak tengok, buatlah apa saja nak buat dengan sesiapa pun, tak kiralah isteri orang ke suami orang ke, buat sebab dia keyakinan dia pada hari kiamat tu sangat tipis, ataupun dia bukan daripada golongan orang yang beriman kan tuan-tuan kan. Jadi dia buatlah apa saja. Kita yang bersabar ni pada hari tersebut, baru kita tahu ya Allah hebatnya, kita boleh buat apa saja yang kita suka tuan-tuan, dan tidak ada dosa lagi pada hari tersebut, dan Allah Taala tidak akan murka lagi pada kita. Allah Taala sediakan pelayan-pelayan kita yang semua tu untuk melayani kita, suka hatilah nak buat apa. Apa yang jadi pada orang yang langgar semua hukum Allah masih di dunia. Kalau Allah Taala tak ampunkan mereka, mereka akan masuk dalam neraka dan mereka akan disiksa pada hari tersebut. Dan kita masuk dalam syurga, disebabkan oleh kesabaran kita semasa kita hidup di dunia dulu tuan-tuan. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salaman. Apa maksud dia? Mereka itu dibalas dengan syurga disebabkan oleh kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salaman. Maknanya apa?
dan diberikan kepada mereka dan dicampakkan kepada mereka kehormatan. Dicampakkan kepada orang yang masuk syurga tu kehormatan dan keselamatan, tuan-tuan. So apa ni, orang yang bersabar dekat atas dunia ni, tuan-tuan, janganlah susah hati. Balasannya tentu akan kita dapat pada hari kiamat nanti, tuan-tuan. So Allah mengizinkan kita dalam syurga ni berpindah daripada satu nikmat kepada satu nikmat yang lain tu dengan penuh keselamatan, tuan-tuan. Itu antara lainlah salamun alaik, salamun qaulan min rabbir rahim ni. Tuan-tuan boleh berpindah daripada satu nikmat kepada satu nikmat yang lain tu dengan tak ada masalah, dengan penuh selamat, tak ada problem pun. Tuan-tuan bersama-sama dengan katalah dengan kita punya pelayan kita kan, suka hati pun apa nak buat. Lepas tu nak pindah lagi satu keseronokan yang lain. Dalam syurga ni, tuan-tuan, tiap-tiap hari Jumaat kalau berpandukan daripada sebuah hadis, kita ni boleh pergi ke pasar-pasar. Kita boleh pergi ke pasar, yang mana di pasar tersebut kita akan berjumpa dengan siapa-siapa yang kita nak jumpa lah, yang masuk syurga lah. Yang masuk neraka tu rasa tak boleh lah masuk rasa kan. Tapi wallahu alam, pada pandangan saya lah, tuan-tuan, ni pada pandangan saya, kalau tuan-tuan tak nak setuju tak apa. Di pasar ni, kalau tuan-tuan nak gambarkan hari ni punya keadaan, kita boleh kata pasar ni macam mall. Jadi semua orang boleh pergi dekat mall tersebut. Jadi orang yang masuk syurga semua tiap-tiap hari Jumaat dia akan pergi kat mall tersebut. Dan dalam hadis sahih juga menceritakan semakin kita pergi, bila kita pulang kita jadi semakin tampan di hadapan pelayan-pelayan kita ataupun isteri-isteri kita yang menunggu kita dekat syurga kita. Kita pergi dulu. Jadi bila kita balik kita pun nampak mereka semakin cantik. Tapi bila kita berada di mall-mall yang Allah Taala sediakan ni, sebut pasar ni, masa tu kalau sebut mall, orang waktu tu tak tahu kan. Jadi takkan pasar kat kita ni, pasar ikan, pasar sayur tu busuk kan. Tapi kita boleh, pasar ni artinya ialah tempat berkumpul, tempat membeli yang hebat. Kalau hari ni mall lah. Kod lepas daripada kita ni ada gelaran lain untuk mall, wallahu alam. Tapi zaman kita ni kita panggil mall yang cantik macam gitu. Jadi pada waktu itu ni, pada pandangan saya, tuan-tuan, mungkin pada waktu itu orang yang syurga kan bertingkat-tingkat. Ada orang duduk syurga Firdaus, ada orang duduk syurga paling rendah. Jadi barangkali lah, wallahu alam, dekat situ semua orang yang masuk syurga boleh pergi ke mall. Boleh pergi ke mall. Dia duduk syurga mana pun dia boleh pergi ke mall. Tiap-tiap hari Jumaat Allah lepaskan mereka masuk ke situ. Jadi pada waktu itu orang-orang macam Sayyidina Abu Bakar, macam orang Sayyidina Umar, macam orang-orang yang Allah Taala muliakan dia kan, macam Imam Syafi'i contohnya, insya-Allah, Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi bila mereka sampai kat situ, mereka ni macam superstar lah, tuan-tuan. Jadi orang-orang lain yang masuk syurga juga, tapi kita ni syurga rendah-rendah lah kan. Lepas tu tengok dia orang tu macam superstar masuk dalam mall lah. Wallahualam, barangkali macam tu keadaan dia, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan ingat tak, kalau kita masuk mall, memang semua orang boleh masuk mall. Kita boleh masuk, kita yang miskin ni, tak ada duit ni boleh masuk kat mall juga. Kita yang kaya ni pun boleh masuk mall juga. Kita yang sederhana pun kita boleh masuk mall juga. Raja, anak-anak raja pun masuk mall juga, tuan-tuan. Lepas tu orang yang tinggal dekat tempat yang paling miskin pun boleh juga masuk kat mall. Dia pakai elok sikit, dia masuk kat mall. Tapi beza tak? Beza. Sebab bila orang yang kaya, yang hebat, bila masuk kat mall, dia ada driver dia datang, dia parking dekat joki kan. Kemudian ada orang pergi settlekan kereta dia, dan dia masuk mungkin dengan keluarga dia kan, mungkin dengan happy kan, dia dengan gaya dia, dengan pakaian dia. Tapi orang lain yang masuk mall yang sama juga, pergi kedai yang sama juga, tapi mungkin kita datang naik bas, orang mana tahu datang naik bas dan sebagainya kan. Jadi kalau tuan-tuan nak gambarkan pasar-pasar di syurga tu, barangkali macam itulah, tuan-tuan. Bila kita tengok apa tu Imam Malik contohnya kan, kita kenal waktu tu, mungkin Allah Taala kenal, macam kita hari ni kita kenal selebriti kan. Jadi waktu tu orang-orang macam ni jadi selebriti lah. Bila kita tengok Imam Ahmad kan, bila kita tengok Sayyidina Umar, bila kita tengok apa tu Sayyidina Uthman masuk kan, wah tu Sayyidina Uthman, tu Uthman. Tentulah dia datang dengan kehebatan dia. Apatah lagi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama-sama, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat jumpa dengan Rasulullah lah, tuan-tuan. Jadi pada waktu itu kita dapat jumpa dengan orang yang sama-sama dengan kita hidup di dunia dulu. Kalau kita nak jumpa dengan mereka lah, tuan-tuan ingat kawan baik tuan-tuan di surau kan, kawan kita daripada kecil, tuan-tuan, kita nak jumpa balik kalau kebetulan sama-sama masuk syurga lah, insya-Allah, amin. Jadi kita boleh jumpa dia dekat situ, tuan-tuan. Jadi bila habis je cukup masa, kita pun balik ke istana kita masing-masing. Kalau kita berada di syurga yang tinggi, baliklah istana kita. Dan Sayyidina Abu Bakar dia akan balik dekat istana dia yang indah, Sayyidina Umar akan balik istana dia sendiri masing-masing. Jadi kita, kalau yang ada syurga yang rendah ni, kita balik dekat syurga kita yang rendah, tapi kita tetap syurga jugalah. Syurga ni tuan-tuan jangan kata syurga rendah bayangkan dengan dekat dunia tau. Yang paling rendah pun 10 kali ganda daripada dunia dan seisinya.
Cuba tuan-tuan bayangkan macam mana orang yang berada di syurga Firdaus yang tinggal di taman-taman syurga tu tuan-tuan. So itu perumpamaan lah kalau kita pergi pasar. Jadi kita boleh berpindah daripada satu nikmat kepada satu nikmat yang lain penuh dengan kenikmatan dan keselamatan dan kebahagiaan tuan-tuan. Dan pada waktu satu benda tiada lagi rasa bosan tuan-tuan. Allah cabut rasa bosan daripada manusia. Kita ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan hari-hari pun katalah makanan yang paling sedap apa makanan paling sedap. Apa saya pun tak tahulah apa makanan sebab kita sekarang ni kita tak susah nak cari apa semua ada kan. Makanan yang tuan-tuan makan yang paling sedap macam mana pun sekali tuan-tuan. Kalau hari-hari tuan-tuan makan benda yang sama kat atas dunia ni Allah Taala dicampak kat kita satu rasa bosan kan. Tuan-tuan tengok tak macam mana perempuan yang paling cantik dalam dunia dikahwini oleh suami dia, kadang-kadang dia bercerai juga. Sebab apa? Tengok hari-hari kan. Dia apa? Allah Taala campakkan rasa bosan tu tuan-tuan. Berapa ramai kita punya selebriti yang cantik, yang handsome bercerai juga sebab apa lah. Kalau hari-hari tengok muka ni, Allah Taala campakkan rasa bosan. Tapi rasa bosan itu telah dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam syurga tuan-tuan. Jadi sebab tu apa saja yang kita lakukan, kita seolah-olah kali pertama kita buat. Tuan-tuan ingat tak kita dalam dunia ni, kalau kali pertama kita makan yang paling sedap tu, sedapnya. Tapi kalau selalu tuan-tuan ulang, lama benda tu sedap lah. Tapi tidak sedap macam mana kali pertama tuan-tuan rasa dulu. Betul kan tuan-tuan kan? Jadi beza. Jadi bila rasa bosan itu telah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, maknanya setiap hari kita akan rasa benda itu seolah-olah macam kali pertama lah kita nikmati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan makan pun sama, kita melihat bidadari pun sama kan. Dan perempuan pun dengan pelayan tuan-tuan, bila tuan-tuan perempuan tengok, itulah kali pertama perempuan tengok seolah-olahnya kan. Jadi dia punya keseronokan tu sama sebab Allah dah cabut apa yang kita sebut sebagai rasa bosan tu tuan-tuan. Begitu juga kalau tuan-tuan penat, kat sana tidak ada lagi penat, keletihan pun tak ada, dan tapi tuan-tuan boleh tidur waktu tu. Dan bila tuan-tuan tidur, ni saya cerita ni berpandukan daripada hadis-hadis yang kita baca lah tuan-tuan. Tuan-tuan tidur bukan sebab tuan-tuan ngantuk, tuan-tuan tidur sebab tuan-tuan nak tidur. Tuan-tuan nak berehat, nak lepak-lepak kan. Jadi tuan-tuan bukan sebab tuan-tuan penat tau. Tuan-tuan buat tu sebab apa? Sebab kita nak buat macam tu. Kita apa yang kita nak kita akan lakukan pada waktu tersebut, bukan disebabkan kita penat, kita tidur, tak ada macam tu. Dan kita tak buang air dan kita tidak ada meludah kat syurga. Buang air dengan meludah tak ada dalam syurga tuan-tuan. Habis makanan yang kita makan bagaimana? Kalau ikut dalam sebuah hadis Rasulullah kata, kita punya makanan kita tu akan keluar sebagai percikan peluh, percikan peluh yang macam mist tu. Lepas tu dia wangi tuan-tuan. Allah Taala kan Maha bijaksana tuan-tuan. Jadi apa saja yang dia nak dia boleh lakukan. Jadi kalau menurut Rasulullah SAW, kita kat dalam syurga tidak lagi peluh, kita tidak ada lagi, tidak berludah, tidak buang air, semua tak ada. Tak ada benda-benda yang kekotoran yang dimanakan yang kita tengok di dunia ni, dalam syurga tak ada tuan-tuan. Jadi apa yang kita makan tu akan dikeluarkan sebagai percikan peluh yang macam mist tu. Dan dia akan wangi, harum bau dia tuan-tuan. Macam mana? Nantilah kita jumpa dalam syurga, nanti kita bincang insya-Allah. Amin. Lebih kurang gitu. Nanti kita mesti kata, ustaz betul lah ustaz dulu cakap macam ni. Saya pun bukan saya cakap sendiri, saya tengok daripada kata-kata daripada kata-kata orang lain, tengok daripada hadis Rasulullah SAW, daripada ustaz-ustaz lain menceritakan. Dan di syurga tuan-tuan satu lagi, kita ni keselamatan kita yang Allah Taala sebut antaranya ialah kita tidak akan menjadi tua tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan kita duduk syurga tu kan tak ada batasan waktu. Selama-lamanya kita duduk kat situ kan. Cuba bayangkan kalau Allah Ta'ala bagi ketuaan tu pada kita. Tak tahulah tuan-tuan macam mana rupa kita kan. Tapi Allah dah tarik tua tu Allah Ta'ala tarik. Ketuaan tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tarik. Jadi macam mana Ustaz? Kita sentiasa muda je lah macam tu lah. Dan satu lagi tuan-tuan, kita keselamatan yang ada kat dalam tu tak ada siapa pun wajah dia akan buruk kat dalam tu tuan-tuan. Tak ada siapa pun yang tak cantik, tak ada siapa pun yang tak handsome. Semua handsome dan cantik macam tuan-tuan yang tengah tonton saya sekarang ni tuan-tuan. Dan tentulah lebih lagi kan, syurga tu tentulah lebih hebat kan. Dan tak ada lagi bentuk tubuh yang tidak sempurna tuan-tuan. Kan sekarang ni bila makan lebih sikit je badan kita jadi gemuk kan. Bila makan lebih sikit je, makan gula lebih sikit je, penyakit-penyakit pun datang kan. Jadi bentuk tubuh dan penyakit tu tak ada tuan-tuan. Bentuk tubuh tuan-tuan sentiasa akan sempurna. Kalau menurut dalam sebuah hadis, tubuh badan kita ni akan jadi seperti tubuh badan Nabi Adam yang lelaki. Yang perempuan akan jadi tubuh badan ni macam badan Siti Hawa alaihi wassalam. Nabi Adam ni katanya tinggi dia kalau kalau meter tu lebih kurang dalam 27 meter.
27 meter. Kita jadi besarlah kat dalam tu sebab nak menikmati ni tuan, nak menikmati ni Siti Hawa tu dia punya apa? Dia punya tinggi dia lebih kurang kalau ikut daripada perkiraan hasta tu kita tukarkan kepada meter mungkin lebih kurang dalam 20 apa? 22 meter, 21 meter macam tu tuan. So tak apalah tuan-tuan, nanti kita check lah, kita tengok sama-sama tuan. Itu berpandukan daripada apa yang kita dengar. Dan paling penting sekali tuan-tuan, kita ni selamat sebab tak ada kata-kata yang menyakitkan hati dan tak ada kata-kata yang menyebabkan dosa dekat dalam syurga tu tuan-tuan. Kita ni dalam dunia ni kalau kita hidup kadang-kadang ada je orang yang menyakitkan hati kita dengan kata-kata dia. Kadang-kadang tuan-tuan buka WhatsApp ada orang share kan, kena pula benda-benda politik ni menyakitkan hati kadang-kadang kan. Atau tuan-tuan buka kita panggil Facebook kan. Bila tuan-tuan buka Facebook kan ada di antara kawan-kawan kita tu bukan kata-kata dia share pula daripada kata orang lain kan. Jadi benda kadang-kadang jarang-jarang kadang-kadang menyakitkan hati kan. Dan saya nasihat tuan-tuan lah kita dengan umur-umur kita yang dah separuh abad atas ni ataupun hampir-hampir separuh abad ni tuan-tuan, yang mana geng-geng macam tu tuan-tuan tak payah friend dengan dia lah. Lebih baik tuan-tuan tak payah friend dengan dia daripada kalau tuan-tuan hari-hari tengok post dia tu menyakitkan hati kan, dia share daripada orang kan. Lepas tu tuan-tuan tak unfriend je dia. Lebih baik kita macam tu daripada kita dah tutu ni, kena jaga hati kita dulu tuan-tuan. Jangan menyakitkan hati. So dalam syurga tuan-tuan tidak ada orang yang menyakitkan hati kita dengan kata-kata dia tuan-tuan. Kata-kata dia semua selamat. Kan Allah Taala sebut la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Ingat tak Allah Taala katakan? Apa tu la yasma'una fiha laghwan. Tak ada pun kau dengar kat situ benda-benda yang lagha tuan-tuan. Tak ada benda-benda yang lagha wala ta'thiman ataupun perkara-perkara atau kata-kata yang boleh menyebabkan dosa. Tak ada kata-kata yang macam tu. Maksudnya apa? Maksudnya lagha lah, benda lagha ni tuan-tuan. Benda lagha ni banyak lagha ni luas makna dia tuan-tuan. Lagha ni benda yang tak ada faedah lah, benda yang tak ada faedah. Lepas tu illa qilan salaman salama, kecuali kata-kata yang keselamatan mengandungi keselamatan tuan-tuan. Tak ada lagi orang nak tegur kita punya hidung kembang ke, perut buncit ke, tak ada lagi orang nak tegur. Kalau atas dunia kan orang selalulah nampak yang tak elok tu je dia nampak kan. Kita kadang-kadang daripada atas sampai ke bawah tu beria kita, bukan main handsome lagi rasa pergi orang kahwin kan. Tapi yang kita yang kekurangan itulah yang dia nampak. Asal rambut kau ni dah beruban. Asal kau ni dia yang buruk itu. Aku nampak kau ni sekarang pipi gemuk. Padahal benda lain banyak benda boleh tegur. Jadi kat dalam syurga tak ada semua kata-kata yang mengandungi keselamatan. So bidadari kita pun tak jadi tua. Tak akan jadi tua tuan-tuan. Macam saya sebut tadilah, tiap kali kita jumpa dia macam seolah-olah kita kali pertama kita berjumpa dengan dia tuan-tuan. So saya sebut dengan tuan-tuan ni sebab apa tuan-tuan tahu? Untuk kita setakat mana kita mampu untuk gambarkan syurga itulah tuan-tuan. So apa yang kita mampu gambarkan, apa yang saya mampu gambarkan ini hanya kita ambil sumber-sumbernya daripada ayat yang lain ataupun daripada hadis-hadis sahih dan daripada kata-kata ulama yang mereka juga petik daripada hadis-hadis sahih yang lain. So tapi apa pun tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, apa yang kita sebutkan ni dia jauh, kalau dalam syurga yang sebenar tu jauh lebih hebat daripada apa yang kita mampu sebutkan. Tu tuan-tuan kena bear in mind. Kita seronok-seronok begini dan kita kena gandakan 99 kali keseronokan yang kita ada ini. Sebab apa? Sebab dekat dalam syurga tu nanti tuan-tuan jauh 99 kali lebih baik daripada apa yang kita mampu gambarkan tuan-tuan. So marilah tuan-tuan kita sama-sama bercita-cita untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita masuk syurga tuan-tuan. Kalau kita rindu untuk berjumpa dengan Allah, Allah juga akan rindu untuk berjumpa dengan kita tuan-tuan. Allah sebenarnya dia boleh rindu untuk berjumpa dengan kita. Tapi dengan beberapa syaratnya lah. Syaratnya ialah cari keredaan Allah. Kalau kita asyik derhaka ke Allah, apa pula Allah Taala nak rindu kita? Kita ni mak pun sama kan, mak kita as a mak ayah kan. Kalau anak kita tu hari-hari menyakit hati kita pun menyampah kan. Tapi kalau anak-anak yang selalu ambil berat pasal kita, selalu jaga kita, selalu tengok apa keperluan kita kan. Tentulah anak-anak yang macam tu kita lebih selalu rindu kat dia kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala apatah lagi tuan-tuan. Betul tak? Jadi
laksanakan yang wajib dan banyakkan yang sunat dan istiqamah. Kalau kita istiqamah ni tuan, istiqamah ni sebenarnya ialah sesuatu, kalau ikut daripada Ibn Taymiyah tuan-tuan, wali Allah hari ni hidup zaman kita ni, dia bukan yang boleh terbang, yang boleh jalan atas air, tak ada. Itu tak ada dalil yang mengatakan orang boleh terbang masuk syurga. Tak ada dalil yang mengatakan orang jalan atas air itu boleh masuk syurga. Tak ada dalil yang mengatakan orang terjun dekat Kelantan boleh sampai kat Mekah, orang tu masuk syurga, tak ada. Tak ada tuan-tuan. Tapi orang yang istiqamah, yes. Jadi tuan-tuan, wali-wali Allah hari ni ialah orang yang boleh beristiqamah dalam ibadat mereka. Dalam ibadat sunat lah khususnya, ibadat wajib ni tak payahlah bincang, memang tentu wajib kan. Kalau tuan-tuan boleh istiqamah dalam ibadat sunat, tuan-tuan sebenarnya ialah wali Allah. Wali Allah, dia boleh istiqamah dengan tahajud dia boleh istiqamah dengan puasa Isnin Khamis dia, ataupun puasa selang-selang hari macam puasa Nabi Daud tu ke, ataupun boleh istiqamah dengan sedekah subuh dia, ataupun dengan sedekah dia, tak kira lah sedekah subuh ke sedekah zuhur ke, tak kira lah. Dia boleh istiqamah dengan sedekah dia boleh istiqamah dengan berbuat baik dengan orang lain, tuan-tuan. Itu sebenarnya ialah wali Allah. Kalau ikut Ibn Taymiyah, dia kata itulah tingkat kewalian yang tinggi pada zaman ni. Sebab ada dalil dia. Kalau yang boleh terbang, yang boleh jalan atas air tu tak ada. Tak pernah lagi sebut gitu boleh boleh masuk syurga, tuan-tuan. So tuan-tuan nak raih rindu Allah Azza wa Jalla ni, tuan-tuan carilah keredaan dia, ya tuan-tuan. Dan Allah Taala ni kalau dia dah cinta pada tuan-tuan, dia yang seronoknya dia akan bagi tahu dengan malaikat Jibril. Jibril, aku cinta dekat budak tu. Jadi malaikat Jibril pun bagi tahu dengan semua malaikat lain. Wahai para malaikat, Allah cinta kepada budak tu. Jom kita cinta dia ramai-ramai. Cinta tuan-tuan. Punyalah seronoknya. So tuan-tuan, kalau kita istiqamah dengan ibadat kita, tuan-tuan, jadi nanti insya-Allah Allah akan campakkan rasa rindu dalam hati kita kepada dia. Tuan-tuan pernah kan, saya rasa tuan-tuan ni semua dah rasa dah lah, yang mana bila siang-siang je tak sabar nak tunggu malam, bilalah waktu malam ni sampai, nak berdoa dengan Allah kan, nak bersembang-sembang dengan Allah Taala, nak sujud kan, nak sujud lama-lama kan. Saya rasa ramai tuan-tuan yang dah rasa benda tu. Tuan-tuan tak sabar nak tunggu malam. Itu antaranya bunga-bunga rindu kepada Allah. Kemudian bila sampai satu peringkat, tuan-tuan akan rasa kerinduan pada Allah tu bersangatan. Dan masa itu tuan-tuan tak kisah dah bilalah dapat jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan tuan-tuan rasa kalau tuan-tuan masih ada tanggungjawab, ya Allah janganlah matikan aku sekejap, bagi aku settle tanggungjawab aku dulu yang kau dah pikulkan dekat bawah aku ni, anak-anak ke apa kan. Nanti aku rindu sangat nak jumpa dengan kau. Itu tuan akan rasa macam tu, insya-Allah. So mudah-mudahan jomlah kita sama-sama berdoa supaya kita ni termasuk dalam golongan orang-orang yang dirindui oleh Allah juga, tuan-tuan. So kita ambil dalam hal yang berkaitan dengan teknikal ayat yang kita bahaskan hari ini, tuan-tuan. Baik, okey, ni ayat dia, salamun qaulan mir rabbir rahim, ya. Okey, yang pertama salamun, tuan-tuan. Salamun ni ialah kalimat isim. Tanda isim dia ada tanwin di sini. Tanda isimnya ialah tanwin dekat sini kan. Salamun maknanya kesejahteraan ataupun salam sejahtera, tuan-tuan. Dia yang saya kata kalimat ayat ni dia punya teknikal tinggi lah, teknikal peringkat yang ketiga, tuan-tuan. Kalau setakat nak tanya ini isim ke fi'il ke haraf, tuan-tuan dah tahu ni kalimat isim. Untuk pelajar baru, saya ulang balik sikit. Dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja, tuan-tuan. Kalimat nama, perbuatan dan sendi, isim, fi'il dan haraf. Kalimat salamun tu ialah kalimat isim. Macam mana kita tahu kalimat isim, kalimat nama? Sebab ada tanwin dekat ujung, salamun kan, mim tu tanwin kan baris depan. So tu tanda yang merupakan dia kalimat isim. Kemudian kalau dalam peringkat yang kedua pula, kita nak tahu salamun tu di isim apa? Isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Di isim biasa. Sebab isim biasa kenapa? Sebab dia boleh diubah-ubahkan baris ujung. Dia boleh baca salamun, boleh baca salaman, boleh baca salamin. Dia boleh diubah-ubahkan baris ujung dia. Okey, pelajaran peringkat ketiga ni yang saya kata dia jadi apa? Dia jadi problem. Sekarang ni kita baca dia ialah isim yang boleh kita ubahkan baris kan. So dia boleh baca salamun, tadi saya sebut, boleh baca salaman, boleh baca salamin. Tapi tadi kita baca salamun kan dalam ayat tu kan. Jadi dia sedang berpangkat marfu'. Tanda marfu' dia ialah dhammah lah, sebab tu kita baca mun kan, salamun. Okey, penyebab dia, tuan-tuan. Penyebab dia apa? Yang menyebabkan kalimat itu dapat mun tu. Kenapa? Apa sebab dia dapat mun tu? Okey, kalau tuan-tuan tengok dalam hal yang berkaitan dengan salamun ni, tuan-tuan. Ini salah satu daripada pandangan. Dia kata ni merupakan khabar.
Jadi khabar, kalau khabar mana subjek dia? Subjek dia telah dihilangkan. Ni tuan-tuan dengar je. Saya rasa tuan-tuan ramai yang belum sampai pada peringkat ni. Saya nak tuan-tuan dengar saja. Dan benda ni kalau tuan-tuan akan belajar kalau tuan-tuan masuk di kelas Al-Furqan. Okey, dengar tuan-tuan akan sampai pada peringkat ni lah. Kita akan ajar dari awal. Okey, mungkin dekat sini ada kalimat lain. Hadza salamun. Inilah salam, inilah keselamatan, inilah kesejahteraan. Jadi hadza tu kita consider dia sebagai subjek tapi tidak disebut di sinilah. Ini sekadar untuk kita attend ni baris ni kenapa dia dapat baris depan. So dalam kitab saya dikata ni adalah khabar. Jadi kalau khabar mana subjek dia, mana mubtada dia? So mubtada dia hazaf. Jadi kalau mubtada dia hazaf, apa kita agak-agak kalimat apa yang telah dihilang? Mungkin kalimat inilah. Inilah hadza. Tu jadi subjek dia. So salamun ni merupakan khabar. Jadi qaulan ini dia merupakan, ini peringkat ketiga punya pengajian. Kejap kita ulang balik. Kita ambil peringkat pertama dan kedua yang mudah. Ni saya saja nak share kalau ada pelajar-pelajar dekat dalam ni yang pernah sampai pada peringkat ni, tu bonus untuk mereka. Kalau tuan-tuan yang baru belajar dengar saja. Biasakan telinga tuan-tuan bercerita tentang technical technical nahwu. So qaulan ini dia merupakan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak artinya ialah ulang balik kalimat fa'il dalam bentuk isim masdar. Jadi mungkin dekat sini ada satu kalimat lain yang dihilangkan yang base dia ialah qaulan juga. Yaqulu qaulan. Yaqulu qaulan. Dia berkata akan kata-kata ini min rabbir rahim, dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi salamun, inilah keselamatan. Kan saya tambah perkataan inilah keselamatan. Berkatalah perkataan ini dari Tuhan yang Maha Penyayang. Macam tu kalau tuan-tuan nak sebut terjemahan tapi kita pakai teknikal dia. Macam tu Okey, so qaulan juga merupakan kalimat isim, tanda isim dia tanwin Min merupakan kalimat haraf iaitu haraf jar. Haraf jar kerja ni memberi bawahkan kalimat isim yang selepas dia kan. So min ni dia membaris bawahkan kalimat Rabbi ni sebab Rabbi ni berada selepas kalimat haraf jar. Haraf jar ni apa dia? Ni yang tuan-tuan belajar pada peringkat pertama dengan Al-Furqan. Ni semua ialah haraf jar. Kan min ada kat sini. Tuan-tuan jumpa bi ke, an ke, ala ke, fi ke, ila ke, li. Ni semua haraf jar. Kerja semua kalimat ni kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Tengok min ni. Min ni pun kan termasuk. So kerja dia membari bawahkan kalimat Rabbi ni. So Rabbi merupakan kalimat isim. Tanda isim dia tanwin. Dalam tanwin baris bawah pula kan. So ini merupakan kalimat isim. Okey, Rabbir Rahim ni dua kalimat berpasangan. Kita akan belajar. Kalau tuan-tuan masuk kelas Al-Furqan, kita akan sampai pada peringkat itu. Dua isim berpasangan, iaitu pasangan mausuf dan sifat. Kalau dalam sistem Al-Furqan, kita panggil zat dan sifat tuan-tuan. So ini sifat dia. Ni zat dia ataupun ni mausuf dia, ni sifat dia. Jadi zat dan sifat ni dia akan follow semua benda. Dua-dua tak ada alif lam, nampak ni. Kalau satu tak ada alif lam, yang ni pun tak ada alif lam. Kalau satu ni ada tanwin baris bawah, yang ni pun ada tanwin baris bawah. Yang ni muzakkar, yang ni muzakkar. Yang ni muannas, yang ni muannas. Ini mufrad, yang ni mufrad. Ini jamak, yang ni jamak. Dia akan follow tuan-tuan. Itu adalah pasangan mausuf sifat ataupun zat dan sifat. Itu kaedah dia. So tuan-tuan kalau nak belajar dengan Al-Furqan daripada awal ikut sistematik tu, senang sikit. Kalau kita guna ayat ni susah tuan-tuan. Saya tak boleh ajar teknikal tu ikut susunan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang contoh tu tak ada dalam ayat yang kita baca tu. Sedangkan itu adalah tingkatan yang berikutnya. Jadi saya boleh cedok-cedok pengajian kita. So kalau tuan-tuan nak belajar dengan sempurna dan lengkap, tuan-tuan pergi ke 019-511-9000. Kita akan ajar tuan-tuan daripada awal, daripada basic sampai tuan-tuan faham bahasa Arab Al-Quran, insya-Allah. Dan selepas tuan-tuan habis pengajian kita 10 bulan kan, belajar happy-happy, tuan-tuan boleh faham satu-satu sampai seronok-seronok. Lepas tu kita akan ajar tuan-tuan bagaimana untuk implement, ataupun saya akan mengajar guna bahasa Arab, dan dengar tuan-tuan akan faham apa yang saya ajar pada waktu tersebut, insya-Allah. So tuan-tuan kalau nak belajar pergi ke 019-511-9000, tuan-tuan tulis saya berminat. Nanti kita akan hantar FB admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan bagi tahu apa yang kita akan belajar dan sebagainya. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Siapa yang belum share, tolong share di FB masing-masing. Siapa yang belum follow kita punya FB, dan insya-Allah nanti tuan-tuan mudah-mudahan dapat notification setiap kali kita nak bersiaran, insya-Allah. So terima kasih atas perhatian dan jumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.